Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis-salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bertemu sekali lagi pada pagi yang penuh keberkatan ini, pagi di mana dari segi sejarahnya pagi bermakna bulan Rabiul Awal adalah bulan keputeraan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu li'atikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siri kita kali ini kita cuba berganjak sedikit daripada perbincangan biasa kepada perbincangan yang luar biasa. Walaupun masyarakat menganggap ini juga biasa, tetapi setelah berlangsung lebih kurang 1 bulan, maka feedback, respons yang kita terima daripada masyarakat jauh dan dekat, surau masjid pejabat, nampaknya begitu menggalakkan. Yang mana di semua tempat di Lembah Kelang, di semua pengajian yang saya terlibat, sama ada kebanyakannya pengajian berbentuk Al-Quran dengan tajuk Al-Quran ataupun pengajian fiqh masuk di sini, maka saya minta izin untuk kita berubah memandangkan sambutan dan pandangan cadangan daripada masyarakat. Minta supaya saya memberikan satu pengisian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat diamalkan. Dan tuan-tuan juga begitu, dipanjangkan nanti setelah diijazahkan nanti, minta supaya diajar membaca surah jantung Al-Quran atau hati Al-Quran ini, yakni surah Yasin. Maka di dalam beberapa siri, yang saya yakin 3 siri, siri pada pagi ini lebih kepada intro dia. Kita tidak membaca lagi pada pagi ini sebagaimana di Masjid Kampung Raja Buda subuh tadi, ya. Yang ini kita memberikan dulu pendedahan tentang fadlu surah Yasin. Dan saya namakan program ini sebagai program perdana saya 2005. Biarlah yang lain pun ada perdana juga, doktor. Tapi bagi Rosli MZ, program perdana 2005 adalah mengajak masyarakat Lembah Kelang ini dapat belajar membaca Yasin dengan betul dan tepat dan menerima ijazah sanad bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan majlis ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dahulu mungkin bila kita baca Yasin kadang-kadang tak berapa bunyi. Mudah-mudahan dengan izin Allah selepas ni dia akan berbunyi agak kuat sikit, terutama yang lelaki. Dan berbunyi itu pula bunyi betul, walaupun kita dikelilingi oleh Arab Yaman. Kalau dulu, kalau Melayu, Jawa, Banjar dekat kita pun kita tak berapa nak berbunyi. Tapi lepas ni nanti kita akan yakin, ajar azan ya, Arab duduk tepi kita pun kita boleh baca dengan yakin, kerana waqaf dan ibtidak kita khususnya adalah tempat-tempat yang afdal dan yang harus.
Dan kita boleh jadi penyumbang maklumat. Apabila orang tanya nanti, kenapa baca macam ini? Ya Abdul Aziz kita, ya tak? Kita boleh jawab. Apa alasan baca macam ini? Kita boleh jawab. Dan tidak sebagaimana jawapan sebelum ini, memang orang baca macam itu, imam semua baca macam itu. Dalam kaset balik Mekah tu pun beli, dia berhenti situ juga, dia kata. Lebih daripada itu mana aku tahu. Kita tak mau jawab macam itu lepas ni Syekh Hazmi. Lepas ini kita akan menjawab dengan berperanan sebagai penyumbang maklumat. Baru dia jadi ilmu yang bermanfaat, yang diamalkan oleh orang lain. Dan salah satu daripada intipati yang diterangkan oleh baginda yang maulidnya kita sambut, iaitu 3 perkara yang akan membantu menjadi satu, apa kata orang, sumbangan apabila berpisah roh dari jasad yang alam barzakh, alam kubur nanti, adalah ilmu yang bermanfaat yang digunakan orang. Jadi itu sebab saya namakan ini sebagai program bimbingan membaca surah Yasin. Baik. Kalau kita lihat di tengah masyarakat kita, membaca surah Yasin ini memang suatu yang kita boleh katakan sinonim dengan masyarakat Melayu kita. Sebagaimananya sinonimnya pisang dengan masyarakat Melayu. Oh, kita sikit-sikit kan pisang. Bayonazo, Ustaz, orang tengok pisang. Cuma bagilah pisang elok sikit. Jangan pisang layak buat cukuduk oleh Syekh Azmi, ya. Atau yang paling teruk pisang yang ada biji, disumpah orang. Bagilah pisang apa? Montelo. Pisang bukan Pak Montelo, pisang Montelo, yang montel-montel. Iya ke bunyi macam tu agaknya? Yalah, yang macam itulah yang jadi ada brand sikit pisang tu. Jadi orang Melayu memang tak lepas pada pisang. Jadi kalau begitu, Yasin pun dengan orang Melayu begitu dekat. Kalaulah Fatihah, kalau tak ponting semayang fardu, 17 kali kita baca. Tak patut 17 kali baca sehari semalam. Fatihah duk tak betul-betul lagi. Tak patut. Yasin paling tidak orang-orang Melayu ni nombor 1 malam Jumaat. Kalau mamak tambah lagi pagi Jumaat sebelum buka kedai. Saya tengok ada hadis dia. Tapi bukanlah berkaitan mamak, tapi amalan dia baca Yasin pagi Jumaat tu sebelum buka kedai, dalam konteks perniagaan, muamalah. Nisfu Sya'ban 3 kali baca Yasin. Satu benda yang bagus. Sebab itu makannya pun lebih sikit, sebab 3 rounds. Kadang-kadang orang nazar kritikal sakitnya nak berjumpa dengan Allah pada adat, baca Yasin juga. Lepas tu dah jadi jenazah, baca Yasin juga. Hilang barang pun baca Yasin. Panggil 40 orang. Kenapa 40 jangan tanya. Yang pasti 40 tu belum tentu baca betul. Suruh makan boleh, tapi memang dicari 40 orang baca Yasin kerana hilang barang. Anak-anak nak periksa pun sembahyang hajat baca Yasin juga. Jadi ceritanya orang Melayu dengan baca Yasin ni memang dekat. Lepas tu ada budak pun dia tanya, kenapa tak baca surah Al-Kahfi Ustaz? Dalam hadis pun ada sebut melanjut baca surah Al-Kahfi. Saya kata jangan kita terlampau drastik membuat tuduhan dan bertanya begitu, kerana empire ulama pondok dulu dah kaji semua ni. Dikaji hadis-hadis dan dilihat keserasiannya dengan masyarakat Melayu. Sebab masyarakat Melayu ni ada 2 perkara yang memang dia agak menonjol. Nombor 1, bab minta hajat ni. Hajat, ada hajat Ustaz. Orang Melayu memang macam tu. Cuma silapnya kadang-kadang minta hajat pada keramat yang tak keramat. Pergi pada tunggul, pergi pada busut, sampai pergi kepada rumah ibadat orang lain pun ada. Itu dah hajat, dah melampau sangat. Ya. Jadi maknanya orang Melayu dengan minta hajat ni, maknanya selalu berlaku peristiwa dan majlis itu. Maka Yasin dilihat dalam konteks hadis memang ada berkaitan dengan Nabi menyebutkan kama qala baca Yasin ni menurut niat si pembaca. Itu hajat. Yang kedua, masyarakat Melayu ni adalah masyarakat prihatin. Prihatin macam mana? Prihatin tentang sakit, demam, kematian.
Maknanya tengah kerja pun dia pergi ziarah. Sebab itulah majikan kena majikan yang beragama. Bila anak buah nak minta ziarah orang kematian, mesti izinkan. Bayangkan kalau kita yang ditimpa musibah kematian, memang kita mahu orang datang memberikan kekuatan dan tenaga. Begitulah kalau berlaku pada orang. Sebab itu majikan kena majikan yang faham. Jangan ditegak, dilarang kalau orang nak pergi ziarah majlis kematian. Kalau jadi kat kita macam mana? Begitulah kalau jadi pada orang lain. Dan bila berkaitan dengan kematian, nazak dan sebagainya ini, Yasin disebut dalam hadis, maka dia disuruh oleh Nabi SAW dibacakan kepada majlis-majlis yang lebih kurang saya sebutkan tadi. Maka di atas dua sebab inilah masyarakat Melayu dikaji oleh ulama Nusantara, ulama pondok dulu. Maka diketengahkan membaca surah Yasin. Bukanlah kerana surah Yasin ini melebihi surah lain. Kita kena ingat 114 surah dalam Al-Quran mempunyai kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Kita tak boleh kata surah ini lebih baik pada surah itu. Tak boleh. Salah dari segi adab. Ya, hanya kita boleh kata surah-surah ini dengan izin Allah dan maklumat Nabi SAW mempunyai kelebihan yang tersendiri. Itu boleh cakap. Ya, sebab ayat Allah dia sama saja, dia adalah kalam Allah yang suci. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah di siri pengenalan ini kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Atiq bin Ghaith Al-Baladi di dalam kitabnya Fadailul Quran, keutamaan-keutamaan Al-Quran. Maka di dalam bab, di dalam fasal tentang surah Yasin ini disebutkan sebagai fadlu surati Yasin, keutamaan surah Yasin. Kita kena akur Syekh Hasmi, untuk melakukan sesuatu amal, maka dia mempunyai dua perkara teras supaya amal itu berkualiti dan dapat dilaksanakan dengan konsisten, yakni istiqamah. Nombor satu, kita mesti ada ilmu kaifiat atau hay'ah, cara-cara nak buat sesuatu. Kalau dalam konteks Yasin, cara-cara nak baca Yasin dengan betul. Sebab Al-Quran ni kalau tak faham pun, atau kalau belum faham lebih sesuai ayat itu, baca betul dapat pahala, walaupun belum faham. Tapi kalau kita faham Al-Quran kerana kita belajar bahasa Arab komunikasi, baca Quran tak betul, berdosa walaupun faham. Sebab itu tak heran ada di antara orang Arab sendiri tak boleh baca Quran. Dia boleh cakap Arab, tapi dia tak boleh baca Quran dengan betul dan tepat. Orang Arab Mesir contohnya tuan-tuan, ada dua huruf dia payah nak sebut. Nombor satu jim, nombor dua qaf. Orang Arab Mesir kebanyakannya bila sebut jim jadi ga. Wadduha wal-laili idza saga. Proton saga orang sana sebut lama dah. Berkat tu agaknya lekat kat kereta nasional kita. Sebab orang Mesir duk sebut saga ni lama dah. Saja jadi saga. Kemudian kalau sebut qaf dia jadi hamzah. Okay. Kalau contohnya mungkin bukan dalam Fatihah, tapi saya nak cerita sebut qaf itu. Kalau al-mustaqim dia jadi al-mustaqim. Dia tak jadi qaf. Tapi jim tu lebih ketara. Saya nak ceritakan bahawa dalam membaca, dalam beramal, benda kaifiat ini penting. Bagaimana nak buat? Kerana bertepatan kaifiat bermakna menepati sunnah Nabi SAW. Dan bulan Maulid ni Nabi kata, taraktu fikum amran. Polis. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, lan tadillu. Orang belajar Arab kalau kata lan ni tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali kamu semua akan sesat selagi kamu berpegang dengan dua perkara ni. Kitab Allah, Al-Quran, mukjizat agung Nabi SAW, wa sunnat Nabi, dan sunnah Nabi SAW. Jadi bila kita melakukan sesuatu, menepati sunnah bermakna ini persoalan kaifiat, persoalan tata cara, persoalan kaedah, qawaid, cara-cara, kaedah-kaedah. Kerana kalau betul kaedah, barulah ibadat itu dikira. Semayang kalau betul baru dikira. Kalau salah, semayang gitu sajalah. Mudah-mudahan lagi teruk lagi, mudah-mudahan jadi dosa kalau salah. Tidak menepati apa yang Nabi buat.
Komponen yang kedua dalam beramal dinamakan fadilat, mengetahui keutamaan. Kalau dalam konteks Yasin, apakah keutamaan, kelebihan membaca surah Yasin? Sebab mengetahui fadilat ini, dia sebagai dorongan atau motivasi beramal. Yang paling penting, maknanya dua-dua sama naik, ilmu kaifiat dan ilmu fadilat. Dia kalau tahu kaifiat saja masih boleh bertahan. Cuma nak bertahan lama, dia kena ada sokongan lain, berjamaah, tegur-menegur, pandangan dan sebagainya. Ya? Tapi kalau dia disokong oleh kaifiat, dia akan bertambah kukuh. Dia tahu buat ini memanglah bukan dia cari yang itu, tetapi mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keadaan menjadi semakin teruk apabila seseorang itu dia hanya mengutamakan fadilat saja. Tahu kelebihan, ini kelebihan ini fadilat ini fadilat Quran, ini fadilat bagus, betul. Tapi kalau kaifiat tak tahu. Tahu kelebihan baca Yasin, tapi baca Yasin salah. Itu lagi maknanya merugikan umat. Jadi kalau dibandingkan mana lebih penting, ilmu kaifiat lebih penting pada ilmu fadilat. Tapi yang sepatutnya bagaimana? Kedua-dua komponen sini dia mesti sama-sama naik. Sebab itulah mengapa di dalam kuliah siri 1 ini, ya, saya dedahkan fadilat dulu. Keutamaan. Mudah-mudahan saudara senantiasa bersabar. Ya, bawa surah Yasin tu pun dah dapat pahala dah tadi. Ya, baik. Apa dia katakan? Surah Yasin Makkiyah illa al-ayata 45 فمدنية وآيته 83 نزلت بعد الجن ورقمها في المصحف 36 لها فضائل كثيرة وهي قلب القرآن ومن فضائلها. Kata tuan kitab kita ni, surah Yasin adalah turunnya di Makkah, Makkah Al-Mukarramah. Ya, surah Yasin turun di Makkah Al-Mukarramah, kecuali ayat 45. Mungkin baru pagi ni tahu. Kita ingat bahawa susunan Al-Quran ni dua. Satu, susunan mengikut tertib turun. Satu, yang kedua pula susunan di dalam mushaf, dalam kitab Quran. Susunan mengikut tertib turun, dia mengikut asbabun nuzul, sebab-sebab turun. Iqra' dulu. Nah, tapi kalau susunan dalam kitab Quran, Fatihah pergi dulu, baru Al-Baqarah. Jadi kita kena ingat, yang nak dalam semayang mengikut susunan mushaf. Tapi nak ceritakan bahawa surah-surah Al-Quran ini, kenapa dalam satu surah kadang-kadang ada ayat turun Mekah, kadang-kadang turun Madinah, bergantung kepada peristiwa yang mempunyai hikmah yang tersendiri daripada Allah yang Maha mengetahui akan turunnya kalamnya kepada manusia pilihan, makhluk pilihannya, Mustafa Al-Mukhtar, yang terpilih, yakni Rasulullah SAW. Jadi maknanya ayat 45 turun di Madinah. Dan ayatnya berjumlah 83 ayat, Syekh Hazmi. Kalau dah tahu tak tahu. Tapi ada orang hebat. Fatihah boleh tahan lagi 7 ayat dah. Cuma tanya huruf, kejam celik macam anak patung Barbie juga. Ya, mana patung Barbie sekarang ni popular balik. Tengok dia punya mata macam mana. Dia gitu. Kalau tanya huruf Fatihah berapa? Jadi macam mata anak patung. Tinggal mata putih aja. Mata hitam pergi cari jawab. Itu yang kata putih mata tu. Tapi kalau tanya Yasin, jangan tak tahu. 83 ayat. Boleh hafaz tak saya Syekh Azmi? Jawabnya insya-Allah boleh. Jangan boleh je. Insya-Allah. Al-Quran suruh bila nak cakap akan sesuatu, insya-Allah boleh. Jangan yakin boleh aja. Insya-Allah kena ada. Sebab itu we have to be different. Kita mesti berbeza. Bila dah berbeza sama-sama dan hebat sama-sama dengan izin Allah, bersyukur, baru boleh kata kita serupa. Untuk dapat kita serupa, kita mesti berbeza daripada orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan kata Sayyidina Ali fi nazmihi, di dalam nazamnya, makna al-ilm, ada alif lam tu, alif lam ta'rif, makna itu ilmu agama. Sayyidina Ali kata ilmu tu ilmu agama. Prioritas, kata orang seberang, sebagai keutamaan ilmu agama. Ilmu lain penting yang memberi manfaat, tapi lepas ilmu agama. Nak cerita ni.
Jadi boleh tak kita hafaz surah Yasin ni? InsyaAllah boleh. 83 hari. Satu hari, satu ayat. Boleh tak Syekh? Boleh. Mencari contoh hari ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Orang rumah kata, "Hai bang, lain pesin bang." Janganlah, orang rumah ni satu lah. Bila suami nak berubah elok aja, dia kata lain pesin. Bila suami pakai baju Melayu pun, dia kata lain macam. Kalau hari raya, suami tak pakai baju Melayu, jangan macam itu bang, kena pakai baju Melayu hari raya. Hari lain tak boleh. Jadi orang perempuan dia kena bagi sokongan sikit lah pada suami. Kalau suami baca Yasin tak apalah hari pertama. Dah berapa tahun dah tak boleh hafal 83 ayat. Ni lepas terima motivasi ni, hafal. Tak usah banyak-banyak. Takkan satu je Ustaz, 10 lah. Jangan dia too ambitious. Ya, gairah sangat tak jadi. Dia biar istiqamah sikit tapi bertahap-tahan. Esok boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Lagunya tu macam nak baca habis dah. Umur pendek. Lagu almarhum Syekh Mahmud Khalil Husari dah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sadaqallahul azim. Ini kaset ni silap. Bukan silap, memang hari kedua. Dia macam teknik brainstorming lah. Kita nak mengenal antara satu sama lain, buat ulat, ingat nama 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ayat pun macam itu. Hari ni ayat 1, esok ayat 1 dan 2. Jangan baca ayat 2 je. Hari ketiga 1, 2, 3. Hari keempat 1, 2, 3, 4. Hari ke-83 83. Al-Hafiz dan Hafizah surah Yasin. Kenapa tak boleh? Memang boleh. Sebab benda lain pun kita boleh hafal. Dan macam ni. Jadi jawabnya memang boleh kita baca surah Yasin dan boleh hafaz, insya-Allah taala. Ya, dia mengandungi 83 ayat. Dan turunnya surah Yasin ini selepas turunnya surah Al-Jin. Ada satu surah nama Al-Jin. Jadi kalau rumah rasa lain besin dah lama tinggal, bacalah surah Al-Jin di tengah-tengah rumah. Tapi langkah seterusnya kena menghadap ke buku. Macam mana? Ini kita hanya bagi dia punya sentuhan dulu. Sebab ini bukan kuliah belajar ilmu perumuhan. Tapi makna Al-Quran itu dia adalah syifa, yang penyembuh segala-galanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Turun selepas surah Al-Jin, kemudian lepas surah Yasin turun surah Al-Furqan. Ini yang kadang-kadang kita tak tahu. Sebab itu kadang-kadang maaf cakap di banyak tempat saya kata, kadang-kadang kita baca Yasin adat. Yasin adat. Ya, orang baca kita baca. Tapi bila orang tanya maklumat, kita tak boleh nak salurkan maklumat. Sharing tu tak boleh. Dah info tak ada, nak sharing macam mana? Jadi nak ceritanya dari segi tertib surun Al-Jin, Yasin, Al-Furqan. Itu menurut tertib surun. Ya. Dan diterangkan lagi, kalau kita buka dalam mushaf, dalam kitab Al-Quran, kita akan tengok daripada 114 surah, maka Yasin duduk nombor 36. Daripada 114, ya, Yasin surah yang ke-36. Boleh tak ingat 114 surah tanpa tengok Quran? InsyaAllah boleh. Asma'ul Husna 99, nama Allah yang indah. Boleh ingat? Jawabnya insya-Allah boleh apabila dilagukan dia. Itu sebab dalam Islam ada seni. Seni bila dilagukan, as'aluka ya man huwallah. Betul tak? Dia pergi kalau boleh tu sampai 99. Tapi kalau cuba tak ada lagu, saya rasa 9 je. Bawah pada Wali Songo. Songo tu 9. Tapi kalau dilagukan 99 dapat hafaz. Surah Al-Quran pun ada lagu ni. Tapi tak bolehlah nak demo sini. Maknanya kalau kita boleh lagukan 114 surah, insya-Allah dalam ni.
Dan orang boleh tanya kita, lepas surah ni surah apa? Kita lagukan, oh dapat tahu. Sebab itulah baca Quran disunatkan berlagu. Nabi SAW sendiri, ini cerita maulid ini bonus belaka lah ni, Syekh ni, ya, Syekh Abdul Aziz. Nabi baca Quran, kalau kita tengok dalam kitab Kifayatul Mustafid, Nabi dia baca Quran ni mengikut ulama-ulama, termasuk guru saya terangkan, ya, Syekh Ahmad Maksud Fergau Al-Kalantani, dia terangkan, ya, bahawa Nabi ni dia baca Quran dalam solat Isyak, baca surah At-Tin, dia baca lagu Jiharkah. Lagu Jiharkah. Dalam satu kuliah maulid saya jadi imam, saya bawa lagu Jiharkah tu dalam sembahyang. Jadi itu bonus kepada kuliah. Bahawa tadi lagu yang sering Nabi baca. Itu jarang boleh dapat benda-benda macam tu. Yang ni yang kita nak kongsi bersama dari semasa ke semasa. Ya? Baik. Nak ceritanya, daripada 114 surah, Yasin duduk nombor 36. Dan kalau dihimpunkan, kita ingat bahawa surah-surah dalam Al-Quran ini dipecahkan kepada dua kumpulan. Satu, surah-surah Makkiyah, surah-surah yang turun di Makkah. Dan yang kedua, surah-surah Madaniyah, surah-surah yang turun di Madinah. Kalau dihimpun, sebab Yasin turun di Makkah, Yasin ni jatuh senarai ke-41. Kalau dalam Quran, nombor berapa? 36. Kalau disusun surah Makkah, Yasin nombor berapa? 41. Saya nak tuan-tuan betul-betul dapat maklumat Yasin betul-betul ni. Sebab itu nama belajar Yasin. Ada orang kata, cantik nombor tu Ustaz dia. Saya kata apa saya? Nombor tadi Ustaz dia. Rupanya dia ni memang minat nombor. Janganlah tuan-tuan sebut-sebut sangka buruk pula. Ya, saya kata nombor apa tu? 3641 tu cantik Ustaz. Saya baru nak beli kereta ni, dia kata, oh, tak apa. Kalau tuan nak beli kereta, untuk plate number 3641, ingat Yasin tak apa. Atau 6236 huruf dalam Quran, ayat dalam Quran, tak apa. 114 surah dalam Quran, 313 para rasul, tak apa. Dan gitu gini, orang tanya saya, Ustaz punya kereta 995 ada mana dia? Itu kena belajar teh tarik dulu saya. Sekarang tak teh tarik, sekarang Horlicks tarik. Ikut tu guru juga nampaknya. Masya Allah. Kita nak ceritakan bahawa ini cerita nombor ni. Anda punya kerja apa? 888. Kenapa 8? Cina kata Ong. Oh, itu pengajaran Cina lah kita. Orang ambil lah yang Islam sikit. Bukan sikit, ambil Islam secara total. Nombor-nombor tu tak usah ada terikat sangat dengan pandangan Cina. Ya? Okey, tak apa. Itu bonus. Bonus ke? Bonus ke diskaun tak tahulah. Nak cerita Yasin dari segi surah-surah Makkah nombor berapa aja Azan? Apa? 41. Bagus. Maknanya dia mengikuti kuliah. Okey? Baik. Dan dikatakan surah Yasin ni, ya, fadailuha katsira. Dia fadailu katsira. Maka surah Yasin ni terdapat keutamaan yang banyak. Banyak keutamaannya. Ya, dan dikatakan juga wahya qalbul Quran. Dia ini adalah hatinya Al-Quran atau jantung Al-Quran. Bagi orang Melayu, hati dengan jantung macam sama. Kalau disuruh budak-budak lukis, maka dia bubuh gambar love, tanda jantung dan hati. Yang gitu gini. Orang Melayu ada kata apa? Pengeram jantung. Pengeram jantung. Adalah jantungnya tu. Ada satu penyanyi kita, dia kau kunci hati. Tapi artis pun dah tak berapa boleh pakai sekarang. Kalau dulu dia cari kamera nak tunjuk muka, sekarang kamera ada pun dia sorok muka. Pasal apa? Pasal dada. Hebat orang Melayu. Pasal dedah, hebat orang Melayu. Lumba motor haram 300 lebih. Malam Maulid Rasul sampai tak tahu cuti tu cuti status apa. Muka apa? Muka kalau fokus kamera Melayu, Jawa, Banjar. Jawa, Belanja, Melayu. Itulah muka ni. Orang apa? Orang yang ada bin, campur binti kadang-kadang sebagai pemboceng. Itulah hebatnya orang Melayu. Bergaduh pun artis Melayu. Yang lalu semua orang Melayu, hebat orang Melayu. Sebab apa? Sebab tak dihias dengan ciri Islam.
masalah ni. Baik, agak dulu. Ini cerita ni boleh. Ni cerita hati tadi ni. Cerita hati. Sebab tu kita tengok patah Melayu banyak bercakap tentang hati. Jauh hati, patah hati, dekat di hati, ambil hati, geram hati, musuh hati, merajuk hati, pucuk hati. Macam-macam cerita hati. Busuk hati. Satu lagi ya. Busuk hati yang tak boleh pakai ni. Ya, nak ceritakan itulah. Ya, makna cerita hati ni cerita penting ya. Cerita penting, cerita jantung, cerita penting. Jadi begitulah nak terangnya istimewa yang tersendiri yang ada pada surah Yasin. Nabi kata dia ni sebagai hati Al-Quran. Ya, dan diterang lagi dia kata wa min fadailiha, dan di antara kelebihan-kelebihan dia adalah seperti berikut. Mari kita tengok jaa fi sunan at-Tirmizi. Kita tengok yang didapati dalam Sunan At-Tirmizi, yakni kitab hadis jilid yang kelima muka surat 162. Siapa nak buat reference? An Anas qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni bulan Maulid ni, kalau tidak bulan Maulid pun tuan-tuan dengar nama Nabi salawat. Ini bonus dari Syekh Abdul Aziz. Bonus Maulidur Rasul. Nabi kata antara orang yang aku tak mau tengok muka di mahsyar, orang yang bila dengar nama aku di sisinya dia tidak berselawat. Nabi bukan nak tonjol diri, tapi Nabi buat tu untuk umat belaka. Sebab tu Nabi nak wafat ingat umat lagi, ummati. Sebab bila kita selawat pada Nabi dalam hadis, Allah selawat pada kita 10 kali. Kalau kita selawat Nabi sekali. Selawat ni mau gegabah dia. Selawat ni mohon rahmat. Allahumma salli, wahai Allah, rahmatilah sallallahu alaihi wasallam, rahmat Allah ke atas Nabi. Sebab tu bila kita memohon rahmat daripada Allah ke atas Nabi, Allah merahmati kita balik. Itu makna selawat. Allah selawat kat kita balik. Nak cerita supaya kita faham makna falsafah selawat tu. Jadi Nabi suruh selawat ni bukan untuk kepentingan dia, untuk umat balik. Yang kedua, orang yang tak dapat tengok nur muka tu. Bila Aisyah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah orang yang tak nampak wajahmu, nur wajahmu ya Rasulullah di mahsyar? Jawab Nabi, ya ada. Siapa? Tadi orang yang bila dengar namaku tak selawat pada. Allahu Akbar. Ini nak ceritanya ya, bila disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna likulli syai'in qalba wa qalbul Qur'an Yasin. Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu biqira'atiha qira'at al-Qur'an 10 marrat. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahawa daripada Anas ni di antara manusia yang begitu hampir dengan Nabi. Diberitakan air wuduk Nabi dia tak dah minum. Uban Nabi jatuh disimpan. Darah bekam Nabi dia minum. Ini Anas bin Malik. Sebab itu hadis-hadis memang tak boleh meninggalkan nama Anas. Sebab dia ni rapat dengan Nabi. Orang bila rapat dengan Nabi, macam tuan-tuan lah rapat dengan ustaz, banyak dapat bonus. Terutama yang selalu bawa saya ke sana kemari tu, memang dia cari bonus tu. Dia nak tanya tu, tanya ni, suruh cek Fatihah ada dalam kereta. Sanggup jadi driver saya, walaupun saya tak bayar apa pun. Tapi dia bila dekat dengan ustaz, dia nak bonus tu, selain pada keberkatan. Dan itu diterangkan oleh ulama sufi tentang adab-adab murid terhadap guru. Tapi nak ceritakan bahawa Anas dia dekat dengan Nabi. Satu ketika lepas bekam Nabi SAW, dia bawa ke belakang rumah. Darah dan bekam Nabi itu dia minum. Jibril ada, Anas tak nampak. Jibril nampak. Bila Jibril nampak, beritahu Nabi Muhammad, Anas minum darah. Anas pun patah balik keliling rumah, jumpa Nabi. Nabi tanya, Anas, kamu buat apa dengan darahku? Anas bukan macam kita, dengan ustaz pun kelentong lagi. Kenapa tak datang? Ada hal ustaz? Jangan ustaz tanya hal apa. Ustaz tanya pula tu, hal apa?
oh pakcik sakit, pada orang tua tu sihat. Dengan ustaz pun gelentong kerana nak beritahu bagi alasan yang relevan kenapa tak datang kuliah. Sebut je lah nak makan kenduri. Makan kenduri lepas kuliah boleh makan kenduri. Biar letak ranking tu betul. Ni makan kenduri punya hal, kuliah tak datang. Come on baby. Macam ni, benda-benda macam ini tolonglah nampak dia punya prioritas ni, itu keutamaan yang mana nombor wahid, mana nombor satu, mana nombor ujung. Ya, Anas ni dia jenis betul-betul. Muhammad, aku minum darahmu. Muhammad tengok Anas senyum. Barang siapa yang darahku bercampur dengan darahnya, dia haram api neraka ke atas. Tuan-tuan jangan pula pergi minta darah-darah ustaz pula. Tiba tumbuh taring belaka, semua jadi keturunan Raja Bersiung pula sekarang. Ini nak terangkan rapatnya mereka tu, nak ceritanya. Ya, uban Nabi dikutip sebagai souvenir pada kawan-kawan yang minta, suruh kafan dia dengan uban Nabi. Masya Allah. Yang isteri-isteri ni kalau suami dah uban, pernah kutip uban suami. Sahabat air wuduk Nabi minum. Kita bekas suami, bukan kena tak minum. Suami pun satu hal lah, gosoklah gigi. Tapi ulama' dulu, kita tengok anak murid dulu ngaji pondok, bekas tok guru minum, dia minum. Tok guru saya mengaji di Mesir seorang, tak payah sebutlah nama. Dia duduk dekat syekh dia. Syekh dia bercakap, air liur kena pipi dia. Dia ambil air liur tu disapu. Kan kena pipi. Dia berkat. Memang betul, dia menjadi ulama' yang tersohor. Berkat Tok Guru nak cerita dengan izin Allah belaka. Sebab pernah disebut bahawa ya, kana al-muallim ay yakuna ar-rasul. Adalah guru ni, dia hampir dia punya taraf ni lebih dekat dengan Rasul. Itu bukan hadis, nak terangkan itu kata-kata hikmah. Nak ceritanya ya, adab terhadap guru. Kita nak ceritakan bahawa di sini saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana ni cerita Anas. Mengapa Anas yang meriwayatkan hadis ni? Supaya kita kenal siapa Anas. Ya, di antara cinta kasih, tanda cinta kasih kita kepada Nabi SAW, kita kasih kepada ahlul baitnya, kepada ahli keluarga Nabi. Kita kasih kepada sahabat dia. Maknanya lebih-lebih lagi Nabi, kita kenal Nabi. Ya, maknanya tak kenal tak cinta kata orang. Ya, kalau orang lain kita boleh kenal manusia hebat, hebat kerana harta, hebat kerana kuasa, hebat kerana segala-galanya, manusia yang menghebatkan manusia. Ini Allah yang menghebatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diterangkan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan Nabi itu dia berada di akhlak yang paling tinggi, akhlak yang agung. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagi dirimu ya, Rasulullah itu ada suri teladan yang baik untuk dicontohi. Atau kama qala. Kita nak ceritakan bahawa Anas kata ya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagi setiap sesuatu terdapat hati, maka hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Tengok tu. Dan barang siapa membaca surah Yasin, maka Allah akan menulis baginya seperti membaca 10 kali Al-Quran. Tapi Syekh Abdul Aziz jangan guna buah kilah ini untuk tak mau baca surah yang lain. Abazani Yasin ni, Ustaz Rusdi kata baca Yasin macam 10 kali Quran. Tu pasal tak baca yang lain tu. Oh, kalau macam tu kita tak payahlah makan ayam, makan telur ayam sikit. Sebab makan telur ayam sedikit macam makan ayam seekor. Wagon dia kata mesti nak makan saya ayam. Saya memang minat saya ayam walaupun kolesterol tinggi, dia kata. Yang ni pula saya minat bontot ayam, tongken ayam. Dia kata sanggup beli selongok. Tongken ayam pun beli. Ada orang minat kaki ayam, dia kata supaya rajin. Katanya, mana punya riwayat tak tahulah. Rupanya makin makan kaki ayam, makin berat kaki nak datang semua. Tak daripada semua orang, kepada orang-orang yang terlibat sahaja. Nak ceritanya, kalaulah ini kena terang kelebihan surah Yasin. Bukan bermakna 112 surah tolak Fatihah kita tak baca. Kita nak makan juga bahagian ayam yang lain, walaupun telur ayam kita makan. Lepas maulid kan dapat telur ayam. Malam tadi saya dapat banyak telur ayam. Kat kampung. Lepas maghrib, ceramah di sekolah menengah, projek session 11 atau mungkin.
Lepas Isyak, balik ke kampung sementara dengan orang kampung. Dapat telur ayam banyak. Maknanya ceritanya telur ayam pun makan, ayam pun makan. Nak cerita ni. Jadi Yasin pun baca, surah-surah yang lain pun baca. Baik. Wa akhraja Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibn Hibban wa ghairuhum min hadits Ma'qil ibn Yasar. Yasin qalbul Quran la yaqra'uha rajul yuridu Allah wad dar al-akhirah illa ghufira lahu iqra'uha 'ala mautakum. Ini dia kaitan dengan masyarakat Melayu. Hadis ni sesuai sepanjang zaman. Kita kena ikut hadis, bukan hadis ikut kita. Kita kena ikut Islam, bukan Islam ikut kita. Itu nak cerita ni. Ya. Baik. Daripada Abu Dawud dan An-Nasa'i dan Ibn Hibban, ni muhaddisin, belakang ulama hadis, dikatakan mengeluarkan hadis ni daripada Ma'qil ibn Yasar. Yasin, kata Nabi, adalah hatinya Al-Quran. Kita tengok, tadi Anas dapat berita, sekarang Ma'qil boleh dapat berita. Nak ceritakan suasana hidup di zaman Nabi itu penuh dengan majlis ilmu, majlis sampai menyampai, majlis watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, majlis untuk membantras kejahilan. Sebab itu Nabi kalau jumpa, bagi tahu, jumpa, bagi tahu. Itu yang kita disuruh buat. Sebab ilmu berlaku secara repetition, pengulangan, ulang. Orang hafaz Quran sebab ulang. Sebab itu boleh hafaz dengan izin Allah. Ya, maknanya sebab itu Nabi dia selalu ulang-ulang maklumat pada sahabat. Jumpa je dia bagi tahu. Kita pun macam kuliah begini, Ciaz ni tetap ulang-ulang bagi tahu pada kawan-kawan. Dan begitu gini. Dia datang tak datang bab lain, tapi mesti bagi tahu. Macam mana Nabi berdakwah kepada Abu Jahal dan juga Abu Lahab. Sejarah menceritakan batu kerikil sampai jadi bulan. Makna nak cerita je Nabi ulang alik, tak berhenti-henti, tak jemu. Dalam kamus hidup Nabi tak ada erti jemu. Nak cerita ni. Ini begini yang berlaku pada Ma'qil. Ma'qil pun dapat hadis-hadis ni. Nabi kata SAW, Yasin adalah hatinya Al-Quran. Tidaklah seorang membacanya dengan mengharap pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan maknanya kehidupan akhirat, kecuali Allah akan mengampunkan dosanya. Nak ceritanya orang baca Yasin dengan ikhlas, mengharapkan redha Allah, Allah akan ampun dosa. Dosa-dosa ni jangan main. Tak payahlah kita nak kategorikan dosa kecil, dosa besar. Asal nama dosa jangan main. Dan perkara-perkara agama yang berkaitan dengan syurga, neraka dan lain-lain bukan untuk dilakukan gurau senda. Ada orang sanggup kata kalau masuk neraka pun kejap, dia kata. Wal'iyadzubillah. Kan dia tinggal sembahyang subuh, dia tak tahu cerita tinggal sembahyang subuh berapa lama nak duduk dalam neraka. Dia tak tahu Nabi memberitahu seksa yang paling ringan dalam neraka akan dipakaikan sandal slipper pada neraka. Hadis bagi tahu kaki kanan pijak seketul batu neraka, kaki kiri pijak seketul batu neraka. The moment benda tu kena saja batu, otak menggelegak. Itu seksa yang paling ringan dalam neraka Allah. Sebab itu bab neraka jangan dibuat gurau senda. Masuk kejap, dia kata bukan lama. Ini bukan masalah masuk lokap polis, reman, kemudian jamin. Ini neraka. Ya, tidak ada tempat tiga, melainkan dua. Syurga, neraka. Nak meninggal, nyawa di gar-gara, nampak syurga, neraka. Mana nak cerita tu? Ya. Baik. Dan diterangkan lagi, iqra'uha 'ala mautakum. Bacakanlah Yasin pada orang yang akan mati di antara kamu sekalian. Nak ceritakan Nabi suruh baca Yasin ini kepada orang yang sedang nazak. Jadi kalau kita ini, alhamdulillah, masyarakat Melayu dengar sakit demam, nazak, memang cepat kita pergi. Walaupun dengar pukul 3 pagi, bergegas kita pergi. Ya, bergegas kita pergi untuk mengamalkan satu sunnah Nabi SAW, bacakan Yasin. Baca kat mana? Dekat bahagian kepala. Kenapa? Nak bagi dia dengar kalam Allah. Baca macam mana? Suara yang tidak terlampau kuat dan tidak terlampau perlahan. Apatah lagi baca dalam hati, tak boleh lah. Sebab baca ni nak bagi orang dengar.
Sebab itu kalau kita ada bela orang sakit di kalangan keluarga terdekat, dalam bilik itu memang dia dah uzur sangat, belikan satu radio, tape recorder ke macam mana, pasang kat ayat Quran, biar dia dengar sepanjang hari. Biar dia dengar itu. Cakap dalam rumah, jangan nak pasang karaoke, orang sakit dalam bilik. Pasangkan, dah kita tak boleh baca, pasangkan kaset mengaji 30 juzuk, biar dia dengar. Dan bila dia dah nak nazak, disuruh kita baca Yasin. Bukan di ujung kaki, dekat kawasan kepala. Sambil kita tengok keadaan dia, kalau keadaan bertambah serius, kita talqinkan dia. Daripada talqin yang lengkap, sederhana, ringkas kalimah Allah saja. Itu cerita Tajihis Mayit lah, Syekh Azmi ya. Tapi nak cerita ni konteks Yasin ni apa dia. Dan ini sebab itulah ulama' dulu nampak. Maka bila dalam keadaan macam ni, Yasin dia guna pakai. Sebab itu orang kita kalau baca Yasin, sesedara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila baca Yasin ni selalunya apa dia? Pejam sebelah mata bunyi lagi. Sebab dia hafal ayat tu. Dia bawa surah Al-Kahfi, buka dua mata, pakai dua mata lagi ni. Kadang-kadang tak boleh bunyi. Yasin ni pejam sebelah mata masih boleh bunyi lagi. Sebab benda tu kata orang apa? Dah alah bisa tegal biasa. Imun kan cakap Melayu. Ya. Lebih kurang itulah lebih kurang. Baik. Kemudian kita tengok lagi. Wa akhraj at-Tabrani min hadis Anas, lagi Anas, man dawama ala qira'ati Yasin kull lailah thumma mata syahida. Ya, surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tabrani juga mengeluarkan hadis daripada Anas, barang siapa senantiasa biasa membaca surah Yasin setiap malam, kemudian dia mati, maka mati itu statusnya syahid. Begitu juga, tidak penting sangat kita nak tahu status syahid itu dunia ke akhirat, ke dunia akhirat. Dapat status syahid tu pun dah syukur, alhamdulillah. Walaupun zahirnya kita tengok dia mati, nampak dia kanser, stroke dan sebagainya, itu zahir. Kalau dia mengamalkan ibadah-ibadah, amalan-amalan sunnah ini, maka sakit plus syahid itu status dia. Sebab itu kita kena husnuzan, sangka baik selalu apa amalan dia. Ya, sikit lagi. Wa fi sunan ad-Darimi, ya, di dalam sunan ad-Darimi, ya, dikatakan haddatsana Mu'tamar an Abi qala balaghani an al-Hasan qala man qara'a Yasin fi lailah, ya, ibtigha'a wajhillah aw fardatillahi ghufira lahu, wa qala balaghani annaha ta'dilu al-Quran kullah. Surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunan ad-Darimi, ya, diterangkan telah menceritakan kepada kami Mu'tamar, ya, daripada ayahnya, ia berkata barang siapa membaca Yasin setiap malam, bukan malam Jumaat je, jadikan istiqamah. Sebab setiap malam kadang-kadang kita baca surat khabar juga, Yazmi siang tak sempat, malam baca surat khabar, lepas satu daripada berbagai bahasa, daripada orang putih jadi bahasa Melayu, cuma tak baca surat khabar utusan Melayu je, walaupun ada Melayu hujung. Sebab itu Melayu buta Jawi. Kenapa dinamakan utusan Melayu? Nak suruh orang Melayu ni arif Jawi. Yang satu lagi tu utusan Malaysia. Kita utusan Melayu takut nak pegang, tapi kalau dia star, kepit kat ketiak, dia star bagi orang nampak, tak tunjuk kita tahu bahasa orang putih. Jarang orang kepit kat ketiak soal apa utusan Melayu. Dia kata kena hormat Ustaz, utusan Jawi. Bukan hormat, tak erti. So, kadang-kadang nak canang minda kita kan. Cubalah ini benda-benda macam ni. Nak ceritakan bahawa siapa boleh baca Yasin setiap malam kerana mengharapkan pahala dan keredaan Allah, maka dia akan diampuni dosanya. Dan telah, ya, menyampaikan kepada aku bahawa sesungguhnya ia sebanding dengan seluruh Al-Quran. Maknanya kalau baca Yasin setiap malam macam baca sebiji Al-Quran. Tadi dah 10 kali, yang ini sebiji, maknanya 30 juzuk. Hadis yang akhir untuk siri ini. An Atha ibn Abi Rabah qala
balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a Yasin fi sadri an-nahar qudiyat hawaijuh. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Atha bin Abi Rabah, dia berkata, telah sampai kepada aku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Yasin fi sadrin nahar, di permulaan siang, maknanya pagi. Baca Yasin pagi hari. Ini yang mamak-mamak buat ni. Sebelum dia buka gerai roti canai, dia berdiri depan besi bulat tu, dia baca Yasin. Saya pernah tengok. Oh, dia ambil hadis ni, mamak ni. Cuma tak kenanya jangan datang suruh dengan majlis ilmu. Acik baca Yasin depan tu besi roti canai dia. Baca Yasin roti canai lah. Tapi majlis ilmu mau datang. Ya? Siapa yang boleh baca Yasin di pagi hari, maka Allah akan dipenuhi segala hajatnya. Ini kena dengan masyarakat Melayu yang suka sangat hajat. Yang tadi kematian, nazak dan sebagainya. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah begitu banyak maklumat daripada junjungan besar yang kita hayati maulidnya, yakni kelahirannya tentang Yasin ini, marilah sama-sama kita menyeru diri kita, keluarga kita, ahli-qaryah kita supaya dapat membaca Yasin dengan betul dan tepat. Untuk siri yang akan datang, yakni siri yang kedua, apa yang perlu saudara ada? Nombor satu, Yasin yang kita harapkan saudara telah miliki. Ya, ini Yasin tulisan tangan sepenuhnya. Kemudian balut dia elok lah. Tok Guru pun balut. Dalam sibuk pun tengok ni Syekh Abdul Aziz, Tok Guru punya balut cukup cantik. Jadi kalau tuan-tuan tak balut, kira tuan-tuan lebih sibuk pada Tok Guru. Jadi mau balut. Nombor dua, tolong beli pen hijau. Bukan color hijau luar, dia mau luar dalam mau hijau. Dakwat dia pun mau hijau juga. Nak cerita ni, kalau luar biru tak apa, dakwat mau hijau. Pasal apa? Kita mau tanda. Sebab Tok Guru ada pesan nak tanda Quran, tanda dengan warna hijau. Jadi jangan hanya sampaikan info Tuan Guru warna. Lagi warna hijau putih ni warna sunnah, warna kegemaran Nabi SAW. Putih tanda bersih, hijau ni tenangkan pandangan. Jadi maknanya sediakan pen hijau. Nanti siri kedua, bawa whiteboard ke depan. Kita akan ajar kaifiat kita nak tanda macam mana. Bila habis nanti membaca secara talaqi 83 ayat dengan menandakan tempat-tempat wakaf dan tidak, khusus meraihkan orang yang nafas pendek. Orang nafas panjang macam tak penting, tapi penting sebab keterangan tak tahu. Tapi orang nafas pendek untuk ayat panjang amat penting. Inilah seorang datuk yang bahagia datuk jumpa saya di satu tempat, di satu masjid. Dia kata, Ustaz, dia kata, memang ini yang kami minta, tapi tak tahu nak cakap. Rupanya nak bercakap ni susah. Ini yang kami minta Ustaz, iaitu nak tanda di mana. Kalau nafas pendek ni, maklumlah dah jadi datuk. Datuk memang datuk dari segi usia dan datuk gelaran. Jadi nafas pun dah pendek. Dia kata ayat panjang, jadi nak berhenti tu tak mana. Jadi Ustaz bagi ni memang orang mengantuk semua bantai. Saya kata jangan tu, mengantuk semua bantai tu tak main lah depan ni. Saya nak ceritanya bahawa memang itu yang dipakai, itu yang kita nak bimbing. Dan di sesi akhir nanti kita akan bagi satu handout ringkas, iaitu perkara-perkara penting, sedozen perkara penting dalam membaca surah Yasin. Dan kita harapkan rakaman oleh Syekh Abdul Aziz kita ni akan menjadi amal jariah yang cukup berguna. Buat setakat ni belum ada lagi kuliah yang sebegini rupa. Kuliah lain dah sebulan saya buat, tapi hanya yang rakam kaset memang banyak. Tapi kita tak VCD ini sebagai bahan yang cukup penting untuk menyalurkan ilmu, insya-Allah. Dan tahniah kepada semua untuk kuliah pada pagi ini kita tangguhkan dulu. Tak perlu tanya sebab maklumat bertimbun-timbun akan datang lagi. Kalau tuan-tuan tanya, benda tu tak syok lah. Tunggu dia akan sampai. Itu pun di antara adab belajar tu. Jangan terlampau gairah bertanya benda yang guru belum cakap, tapi guru akan cakap. Tapi masa bingung nak tanya bolehlah. Dalam di sini next change coming soon. InsyaAllah. Mohon maaf. Selamat menghayati kehidupan Nabi, sunnah Nabi di dalam membaca Al-Quran. Dan yang baik daripada Allah, silap kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.